So kita sambung dengan semalam. Apa yang kesimpulan kita? Bila kita nampak, sebenarnya macam luas kamu susah nampak sikit kan? Sebenarnya banyak cara lagi. Cobalah cara lain lagi. Kita ada 3 tambah 4 darab dengan 2. Ini sebenarnya situasi apa? Ada 2 nombor ataupun 2 bilangan perlu ditambah dahulu, barulah kamu darab dengan 2 kan? Oke, dan sebenarnya jelas kalau kamu guna balik kotak pun lagi jelas. 1, 2, 3, 4. So bila satu kotak, bila kotak itu didarab 2, ada 2 kotak kan? Berapakah jumlahnya? Dan kamu tengok begini pun logik sudah. Memang pun kita boleh dapatkan 7 baru darab dengan 2, tetapi kalau kita kira asing-asing, agak jelas yang 3 itu perlu didarab dengan 2. Itu pen biru kena darab dengan 2 kan? Manakala pen merah pun perlu darab dengan 2, kemudian barulah kita jumlahkan. Nah, sepatutnya ada kurungan. Baru nampak. Ini senang kan? Oke. Nah, baru nampak. Oke. So yang pecahan, yang dibahagi boleh kamu buat begini. Boleh tuh. Nanti kamu coba. Hanya kalau boleh kamu kaitkan juga dengan terutamanya geometri. Kan, geometri panjang dan luas sebagainya. Yaitu kita nampak sudah 2 darab 3 sama dengan 6. Kan banyak cara kamu boleh fikir dia sebab 3 darab 2 lah. 3 darab 2 masih SK. Kamu belajar begini kan, 1, 2, 3. Lepas tu darab 2, maksudnya 2 baris, 1, 2, 3 kan. So dia jadilah 6. Okey, dari situ kamu juga nampak 2 darab 3 dengan 3 darab 2 adalah sama. Dari kecil kamu tahu sudah kan, 2 darab 3, 3 darab 2 adalah sama. Sebab kamu nak tengok susunannya kan sama lah kalau begini kan, memang buat 6. Okey. Kemudian kalau kita kaitkan dengan lagi luas dengan panjang, nampaklah kenapa luas segi 4 tepat adalah panjang kali lebar. Sebab kamu akan dapat 6 kotak. Setiap kotak ini adalah 1 darab 1. Okey. So kalau boleh kita kaitkan dengan di sini, secara skala yang begini, 6 sudahlah nampak jelas kan. Kalau kita guna panjang, ini adalah 3, ini adalah 4 kan, panjangnya 4 kan. Oke, 4 lah, 4 kan, 1, 2, 3, 4 panjang kan, kita tengok panjangnya bukan tandanya kan. So bila ini darab 2, so seakan-akan memang pun dia akan jadi 6. Oke, manakala ini dia akan jadi 8. Oke. Sebaliknya kalau kita tambahkan dia punya panjang dulu. So kita ada panjang yang 3 tambah dengan panjang yang 4 menjadikan panjangnya 7. Kalau kita tambah dulu, barulah kita darab 2, sudah tentu kita nampak hasilnya adalah sama. Oke, sama lah, dua benda ini kan sama. Kalau kita tambah dulu baru kita darab, ataupun kita darab asing-asing baru kita tambah. So jelas dia adalah sama. Satu cara lagi untuk mewakili darab ialah pemanjangan. Tapi mungkin nanti kita guna video baru jelas sedikit. Yaitu 3, kalau kita guna garis nombor di 0 hingga 3 kan. Kalau darab 2, dia kamu bayangkan kamu memanjangkan garis ini, kamu tarik dia, oke, stretch dia, sampailah satunya akan menjadi 2, so akhirnya menjadi 6. Maksudnya 2 kali ganda lebih panjang. Kalau ini, tapi ini pun boleh juga kamu boleh bayangkan kalau ini 3 dan ini adalah 4. Kamu tarik di sini, kamu tarik di sini, dia memanjang, kan? So 3 itu akan memanjang menjadi 6, 4 itu akan memanjang menjadi 8. Very good. Oke, tapi masih kita nampak jelas bila 2 benda ditambah perlu didarab, kedua-duanya perlu didarab asing-asing baru kamu tambah, kan? Apa? Oke, so sekarang soalan semalamnya apa? Bincangkan pula apa berlaku bila dia bahagi.
Bila 2 nombor, contohnya semalam kita 6 kah? Iya. Macam, pecahan boleh potong. Kamu udah paham sebenarnya ini tiada beza dengan yang itu. Nampak tak? Kita tambah dulu baru kita bahagi. Oke? So, bincang sedikit dan coba kamu tengok bolehkah tunjukkan situasi di mana akhirnya kita akan nampak bahawa bila 2 nombor ditambah ke ditolak kemudian dibahagi, yang pertama saja perlu dibahagi. Kan? Yang kedua tidak perlu kan? Ya, tak tahu kamu kaji. Oke, kamu kaji dan kamu tunjukkan nanti. So, soalan kamu, adakah dia akan sama dengan, adakah patternnya sama dengan bahagi? Yaitu 4 bahagi 2 tambah dengan 6 bahagi 2. Soalan yang sangat bagus. Nah, kamu ulang kaji. Oke? Nah, sebenarnya begini. Dan kalau kamu tengok betul-betul, sebenarnya kalau kita guna tanda pecahan di sini, maksudnya kita senang tanya, adakah dia begini? Alright? Sama, ayat bawah dengan ayat atas sama. Tapi sekarang saya mau kamu konsentrasi guna ini dulu. Nah, itu ringkasan dia. Sudah. Adakah ini betul ke tidak? Nah, buktikan. Apa kamu kata tadi? Bahagi 2 itu apa? Pecah kepada 2 kan? Pecah kepada 2. Oke, so pecah kepada 2. Enggak. Ini kan budak SK. Kamu mau 4 bahagi 2, dia lukis 4 apple. Ini. Suruh dia bahagi 2, bahagilah 2. Jawabannya 2. Kan ini latihan untuk kamu berkomunikasi juga. Mungkin kamu sudah paham kan? Tapi lukis sehingga semua orang pun boleh paham apa berlaku di situ. Kan? Coba lukis dulu apa? Yang kita ada ialah sekarang kita apa? Ada 2 nombor yang ditambah, lepas itu dikena bahagi 2 kan? Iya. Nah, lukislah situasi yang sesuai melambangkan ini. 4 ditambah 6, lepas itu dibagi 2. Nah, kamu tahu sudah, kedua-duanya perlu dibahagi kan? Iya. Ya, tadi pagi tidak, semalam tidak. Potong aja, potong. Nah, kamu nampak sudah, tapi jelaskan supaya kita nampak jelas kenapa dia sama juga dengan darab. Bila didarab, 2 benda ditambah baru didarab. Boleh juga kita darab asing-asing baru kita tambah. So sama juga dengan bahagi. Oke, tapi saya tak nampak lagi gambar aja yang kamu boleh nampak itu. Oke, teruskan sedikit lagi. Apa yang sesuai untuk tunjukkan bahagi yang kita nampak apa berlaku? Macam 4 bagi 2 kan? Kan? Kalau kamu cakap potong begini macam lain kan maksudnya kan? Lebih bagus jelas 4 benda. Oke, bahagi 2. So kamu dapat 2, kamu dapat 2 kan? Itulah maksudnya 4 bahagi 2 kan? Paham. So kenapa 4 tambah 6 kemudian bahagi 2 dia akan jadi apa? Lukiskah apakah? Kalau 4 6 boleh guna warna berlainan kan? Nah baru Oke, cerita paling senang bahagi masa SK. Bahagi apa tuh? Bahagi pecahkan kepada 2 kumpulan. Iya. Apa tuh? Bahagi ke 2 kumpulan sama Rata. oke, very good. So mungkin kita boleh coba sebab kita mau tunjukkan 4 tambah 6. Kalau kita tambah dulu baru kita bahagi, dia akan sama dengan 4 itu perlu bahagi 2, 6 itu pun perlu bahagi 2. Kan? Dan dua cara akan memberikan jawaban yang sama. Oke, very good. So sekarang 4 tambah 6 dia bersama. Masih bersama? Oke, so kamu lukislah. Oke, ini satu kelas. Dalam situ ada 4 lelaki, 6 perempuan. Oke? Daripada sini kita mau pecah kepada 2 kumpulan. Pecahlah kepada 2 kumpulan. Itu je. Nanti kamu boleh macam mana kamu pecahkan. Kalau paling bagus satu line kamu boleh pecahkan kumpulan ini. Kalau tidak kamu begini pun boleh. Dan jelaslah. Itu je. Kan? Nah, itu je gambar rajanya. Begini saja sebenarnya cukup jelas. I think lah kamu coba. Satu kelas dalam berapa orang pecah kepada 2 kumpulan ini berapa, kumpulan ini berapa. Oke?
Coba. Nampak apa? Kita nampak apa? Kita boleh jumlahkan baru kita bahagi ataupun kita bahagikan setiap satu baru kita jumlahkan. Yang nampak jelas bahawa dia adalah sama. Oke, pilih warna. Itu hitam. Merah. Oke, itu kelasnya. 1, 2, 3, 4. 1. Oke. Ngam. Oke, so setiap kumpulan 5, bukan saja 5, tetapi kamu nampak yang hitam itu bahagi 2, yang biru itu pun bahagi 2. Finish. Ya, itu je. Iya kan selesai. Yalah, tapi kamu tak dapat lukis benda ini tadi. Tak jelas. Itu okey jelas. Apa dong? Nampak kan? Apa yang kita nampak ialah di atas ini. Kalau 4 tambah 6, 4 tambah 6, 4 tambah 6 dalam kurungan bahagi 2, kita boleh ambil 10 bagi 2 kan? Oke, ataupun kita boleh ambil 4 bahagi 2. Ya, oke, lepas tu dicepu. Laki perempuan dia apa? Ditambah. Oke lah, 4 bagi 2. Ini saya tulis 4 bagi 2 tambah dengan 6 bagi 2. Nah, itu je. Itu je. Jelaskah gambar aja ini? Mana nampak? Hanya bonggeng. Baru nampak kan? Okay. Ataupun dalam bentuk pecahan yang per itu. So dalam bentuk pecahan dia membawa maksud yang sama. 4 tambah 6 per 2. Kita perlu 4 perlu per 2, 6 juga itu perlu per 2 kalau kita mau pecahkan dia. Itu je. Mana nampak? Okey? Alright, tepuk tangan.